Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak meneruskan kembali sesi rawatan kita untuk sesi yang ke-10 daripada modul metrik. Itu yang bertajuk jadi bijak bukan jadi kuat, dan juga mendefinisikan kerohanian. Manakala untuk tajuk KSS kita akan bincang tajuk kesedihan dan juga perasaan bersalah. Okey. Kita tengok satu, jadi bijak bukan jadi kuat. Ini adalah satu kata-kata yang biasanya diucapkanlah oleh penagih-penagih. Saya boleh berada berhampiran dengan alkohol atau dadah. Saya yakin saya tidak akan mengambilnya kembali. Apabila saya sudah buat keputusan, saya sangat kuat. Awak jangan bab kuat ni, bila berkait dengan kuat ni, kita tak tahu kekuatan kita tu sampai setara mana. Mungkin kali yang pertama, kita berada, bila ada dadah depan kita boleh tolak. Kali yang kedua, kita boleh tolak. Kali yang ketiga, kali yang keempat, kita tak tahu lagi. Silap-silap kali yang ketiga tu dah terak dah. Jadi gitu. Jadi seboleh-bolehnya cara yang lebih baik adalah memang awak kena lari daripada benda-benda ni. Okey, saya telah bertambah baik dan sudah tiba masanya untuk menguji diri saya, adakah saya boleh bergaul dengan kawan-kawan yang masih menggunakan dadah. Ia berkaitan dengan kesungguhan saya. Jadi gini, dia kata mana ni dia berhenti dah, kawan-kawan dia berhenti dah untuk satu tempoh tertentu dan rasa dah sihat dah, makan lalu dah, tidur macam dah. Mana kebosanan dan kesunyian pun boleh dah hilang dah. Jadi di sini walaupun peringkat awal ataupun satu tempoh masa 7-8 tahun awak berhenti menggunakan dadah, awak sebaik-baiknya elaklah daripada bergaul dengan kawan-kawan yang masih menggunakan. Awak niat, walaupun niat awak betul untuk tidak menggunakan dadah, tapi bila kadang-kadang kita tak tahu masalah akan menimpa, masalah bertimpa-timpa. Bila masalah bertimpa-timpa, kita tak tahu nak fikir macam mana, tak tahu jalan penyelesaian dia macam mana. Jadi bila awak masih ada kontak, di situ dia akan, kontak itu boleh meneruskan lagi rancangan kita. Okey, saya boleh minum alkohol tapi tidak menagih dadah. Lagipun saya tiada masalah ketagihan. Ingat bahawa di sini kena ingat bahawa alkohol ialah dianggap sebagai dadah sebab ia mengganggu proses kepulihan. Di sini awak ingat, alkohol tu memang juga ketagih. Walaupun bila kita ambil urin untuk minum alkohol, dia tidak akan jadi positif, tapi dia ketagih. Itu adalah kata-kata daripada penagih-penagih yang telah baru berhentilah. Okey, kekal abstinen ataupun kekal pulih hanya mempunyai sedikit berkaitan dengan berapa kuat diri anda. Orang yang kekal abstinen melakukannya dengan kebijaksanaan. Mereka tahu bahawa kunci kepada menghilangkan ketagihan ialah menjauhkan diri daripada situasi yang boleh mempengaruhi mereka. Tu mana awak kena lari daripada situasi berkawan dengan kawan-kawan lama. Jangan ajak saya-saya packing bagi rumah kita. Jangan biarkan diri kita ni berhampiran dengan dadah. Okay. Jika anda berada dalam situasi di mana dadah mungkin ada, misalnya di kelab malam atau dalam parti, atau dengan kawan-kawan yang menagih dadah dan alkohol, kebarangkalian anda untuk kembali menggunakannya lebih tinggi berbanding dengan anda tidak berada di kalangan situasi tersebut. Jadi kalau awak duduk berhampir dengan kawan-kawan dengan situasi dadah ada, contohnya dalam kelab malam ke, jadi dengan mana peratus kebarangkalian untuk awak menagih akan lebih tinggi daripada orang yang mengelak terus daripada bergaul dengan orang tersebut. Jadi orang yang bijak menghilangkan ketagihan dengan mengelak pencetus dan situasi relax. Jadi kita kena tahu mana akan timbul pencetus, di mana akan timbul situasi untuk relax. Kita kena bijak untuk menolak bagi-bagi alasan. Okey, jangan fikir untuk menjadi kuat, fikir untuk menjadi bijak. Okey, itu kaedah cara.
Okey, berapa bijak anda? Tandakan kemampuan anda untuk menghindari relapse. Okey. Kita tengok dia dari batasan nombor 1, lemah, sederhana, baik dan cemerlang. Okey, mengamalkan amalan beli belah dengan bijak. Amalan beli belah dengan bijak ni contohnya kita pergi ke kedai, kita bukan sampai ke kedai kita terus beli. Okey, itu bukan. Amalan beli belah dengan bijak ni kita pergi survey dulu. Tengok dekat sini harga berapa, kat kedai ni harga berapa, kedai ni pattern ni harga berapa, pattern ni harga berapa. Jadi bila kita jumpa satu yang murah, kita beli. Okey. Yang kedua, dari segi penjadualan. Dari segi penjadualan ni awak tidak perlu meletakkan jadual di atas meja atau tulis kat dinding, tak perlu. Cuma apa yang awak perlu ialah pastikan rutin harian ataupun rutin mingguan awak tu berjadual. Hari ni contoh, hari ni hari Rabu, okey, petang ni kita main apa? Okey, kalau hujan, apa yang kita perlu buat? Okay. Kita ada plan B. Okey. Yang ketiga, mematuhi temu janji. Ya, macam mematuhi temu janji ni, biasanya orang yang tidak menagih boleh mematuhi. Biasanya orang yang masih lagi menagih atau masih terikat lagi dengan ketagihan, sukar untuk mematuhi temu janji. Mengelakkan pencetus. Bagaimana awak mengelakkan pencetus daripada segi kawan-kawan, dari segi barang, dari segi duit, masa. Okay, itu cara-cara untuk mengelak pencetus. Kita kena ingat. Okey, tidak menggunakan alkohol. Mungkin dari segi tidak menggunakan alkohol, dari segi kategori ataupun tahap dia dah keempat lah, cemerlang lah. Okay, yang ketujuh, mengelakkan orang yang menggunakan darah alkohol. Mungkin bila awak tahu nak mengelakkan pencetus, nak mengelakkan situasi relapse, awak boleh elak daripada orang yang menggunakan darah alkohol. Okay, mengelakkan tempat yang menyebabkan anda mungkin terdedah kepada alkohol. Okay. Tempat pun salah satu. Tempat, orang dan barang. Awak kena ingat, itu 3 perkara yang perlu dielakkan sampai mati. Okay. Yang ke-9, bersenam. Okay, setakat mana awak bersenam. Walaupun bersenam-senam ringan pun dikira bersenam. Sekadar untuk mengeluarkan peluh je. Nombor 10, boleh menjadi jujur. Cuba jadi jujur pada diri sendiri. Yang ke-11, pergi ke program 12 langkah ataupun kelompok segera bentuk ataupun ND group. Setakat mana boleh. Jadi buat masalah ni, zaman PKP, kita tidak dibenarkan melakukan sesi ataupun program segera bantu ataupun kelompok segera bantu disebabkan SOP tertentu. Ya. Jadi kita di sini kita kena jumlahkan nombor yang kita dapat dekat situ, dan IQ dan apa yang kita dapat itu adalah IQ. Permulaan yang terbaik ialah 44, maka penuh lah. Jadi ini adalah IQ pemulihan anda. Jika anda boleh melakukannya, untuk apa yang boleh anda lakukan untuk meningkatkan IQ pemulihan. Jadi untuk meningkatkan IQ, cuba dengan cara yang terbaik lah. Cara nak elak pencetus, cara nak elakkan situasi relax, cara nak elakkan orang yang masih menagih, cara nak elakkan tempat yang kita selalu pergi untuk menagih, cara mengelakkan barang yang ada daripada kita jumpa, ataupun tempat-tempat yang selalu ada benda tu kita boleh elak. Okay, itu saja dah daripada saya untuk sesi menjadi bijak bukan jadi kuat. Okey, kita tengok RP14, definisi kerohanian. Lihat maksud kerohanian yang tersenarai. Yang mana satukah maksud kerohanian yang memberi makna pada anda? Kerohanian ialah yang pertama, hubungan seseorang dengan Tuhannya. Itulah maksud kerohanian. Kita sembahyang, kita buat sembahyang sunat, kita zikir, kita tahlil, apa semua itu adalah segi kerohanian yang paling besar sekali, adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Yang kedua, kerohanian juga boleh dikatakan sebagai tahap terdalam yang mengoperasikan diri manusia. Okey, kerohanian ni bagi dari satu aspek kita tengok, satu tahap atau satu niat kita yang kecil dalam hati kecil yang di hujung tu, yang boleh mengoperasikan diri kita sendiri. Jadi di situ akan menimbulkan pencetus. Jadi pencetus tu bila kita duduk dengan sembahyang, puasa elok tu semua, sembahyang tak pernah tinggal. Jadi di sini niat untuk yang mengoperasikan diri manusia, dia akan menimbulkan niat-niat yang baik. Okay. Yang ketiga ialah falsafah dalam kehidupan seseorang dari segi nilai, mungkin peraturan, sikap dan pandangan.
Yang keempat ialah sama makna dengan agama. Itulah. Dan lain-lain mungkin anda boleh meletakkan definisi kerohanian ini adalah sembahyang, hubungan, cara mengambil sembahyang yang betul, cara sembahyang yang betul. Okay. Yang kedua, kita tengok, itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua dan ketiga iaitu tahap terdalam bahasa manusia dan juga falsafah hidup seseorang, itu memberi maksud kerohanian secara umum. Dalam proses pemulihan, maksud yang luas ini adalah cara pemikiran yang paling bersesuaian. Maksudnya kita fikir sesuatu yang baik. Cara nak jaga kepulihan, cara nak mengekalkan kepulihan, cara nak berhenti mengambil dadah, cara nak elak kawan-kawan daripada berkawan dengan masing-masing penagih-penagih lagi. Okey, memisahkan daripada keadaan fizikalnya. Sesetengah orang percaya bahawa tahap dan darjah kerohanian seseorang menentukan kualiti hidup. Okey, bila kita insya-Allah bila kita sembahyang rajin, jaga sembahyang kita, masuk waktu sembahyang, masuk waktu. Itu cara nak elak sembahyang terlewat. Masuk waktu, tinggal apa yang kita buat, sembahyang dulu. Okey. Satu cara untuk memahami kualiti kerohanian ialah dengan menjawab soalan berikut. Okey, tengok sini. Apakah yang anda inginkan dalam hidup? Adakah anda mendapatkan apa yang... Jadi keinginan dalam hidup, apa yang kita inginkan adalah kebahagiaan lah. Kebahagiaan, ketenteraman rumah tangga, anak-anak sihat, anak-anak boleh belajar rajin-rajin. Belajar. Itu. Jadi apa yang dari di sini dia tanya, adakah anda mendapatkannya? Ini apa yang diinginkan. Ada mungkin tahap individu seseorang mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeza lah jawapan ni. Mungkin ada yang dapat separuh, mungkin ada yang dapat 10%, mungkin ada dapat penuh dah. Kita tengok apakah asas kerohanian. Okey, asas kerohanian apa yang diperlukan untuk memusnahkan harga diri. Asas kepada kerohanian bagi orang Islam adalah agama lah. Agama Islam, rukun iman, itu adalah asas kerohanian lah. Okay, apa yang anda perlu jadi untuk anda menghargai diri anda? Apa yang kita perlu jadi untuk menghargai diri kita sendiri ialah kita jujur pada diri sendiri, jujur pada orang ramai, jujur pada Tuhan. Kita jangan buat, kita buat. Kita tak buat, kita kata tak buat. Kita buat, kita kata buat. Kita mengaku je lah. Jadi di sini insya-Allah bila kita jujur, sebenarnya kadang-kadang jujur ini pahit untuk ditelan, betul. Tapi baik kita jujur. Bila kita start menipu, yang kali pertama menipu, kena berturut-turut menipu dan menipu. Okay. Yang ketiga, yang keempat, apakah maksud kejayaan? Maksud kejayaan bagi ataupun maksud mencapai bagi anda ialah, bagi kita lah. Ya, maksud kejayaan ialah kita telah berjaya melawan satu benda yang besar, iaitu kita boleh melawan ketagihan dan kita boleh berada dalam kepulihan. Walaupun peringkat awal kita tak boleh nak demand tinggi-tinggi tentang kita punya kepulihan. Kan polis bulan baru kita nak oyak ke orang kata aku bertidak, saya dah ada. Sebab orang akan tengok dengan mata dan kepala mereka sendiri. Okay, itulah daripada untuk menjalani hidup yang abstinent ataupun hidup yang kekal pulih ni, seorang dalam proses pemulihan perlu merasa selesa dengan dirinya. Setakat anda rasa selesa untuk diri anda, cukuplah. Mendapat rasa kerohanian memberikan keterangan kedalaman kepada ramai orang yang menjadikan penyalahgunaan dadah tidak diperlukan. Perjumpaan 12 langkah dan program suku bantu adalah satu cara untuk mendapat kembali perasaan sayang diri sendiri dan kehidupan. Itulah saja daripada RP. Kita tengok untuk tajuk KSS. Apakah pengalaman kesedihan yang pernah alami? Pengalaman kesedihan yang pernah alami ialah waktu menagih dahulu. Zaman menagih tu, masa yang gembira ialah masa kita masa steam tu je. Lepas pada masa steam, susah, memang sedih. Sedih dihina, sedih minta duit dengan orang tak bagi, sedih kita dihina sebab tak ada kerja, sedih dituduh kita mencuri ataupun melakukan sesuatu yang teruk gitu.
Yang kedua, adakah kesedihan trigger bagi anda? Bagaimana ia berlaku? Kesedihan ni kadang-kadang kita kena sedih. Dia trigger tapi bukan satu trigger yang kuat lah. Dia bukan trigger yang ringan-ringan. Sebab kesedihan ni boleh menyebabkan kadang-kadang kita boleh menyesal. Kita tak apa kita menitik air mata disebabkan kemenangan terhadap kebolehan. Adakah cara anda menangani kesedihan berubah sejak menyertai program pemulihan? Jadi bila menyertai program pemulihan, banyak ilmu-ilmu yang diajar untuk mengelak ataupun untuk mencegahkan cara menangani kesedihan. Apabila anda mengalami kesedihan, siapakah yang anda rujuk? Biasanya kepada keluarga lah. Bila kita sedih, cuba ceritakan kepada keluarga, ataupun kawan-kawan yang telah lama berhenti menagih. Okey, tengok pula perasaan bersalah. Bagaimana perasaan bersalah berbeza dengan perasaan malu? Perasaan bersalah ini biasanya berkait dengan manusia. Perasaan malu pula ialah berkaitan dengan perasaan. Kita janji dengan anak, contoh kita janji dengan anak kita nak beli mainan bila balik kerja, tapi kita tak beli. Kita akan rasa bersalah kepada anak itu. Itu perasaan malu akibat daripada perbuatan kita itu. Okey. Yang kedua, bolehkah rasa bersalah menjadi faktor positif dalam kebolehan? Ada setengah individu boleh. Ia merasa bersalah terhadap keluarga, terhadap anak-anak disebabkan penagihan, dia hidup menjadi kucak-kacir. Yang ketiga, bagaimanakah rasa bersalah boleh menyebabkan anda tergelincir dari kebolehan? Kadang-kadang rasa bersalah ni dia boleh menjadikan tergelincir dari kebolehan. Sebabnya kadang-kadang apa yang kita buat atas kesalahan yang kita dulu, dan kita menyesal, dan kita berdendam dan kita akan menagih relapse kembali. Okey, 4, apakah yang anda boleh lakukan untuk mengurangkan rasa bersalah yang anda? Cuba minta maaf, senaraikan seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, dan cuba minta maaf satu persatu dengan individu yang terbabi. Kecuali jika kesalahan itu akan mengeruhkan lagi suasana, anda cuma minta maaf dengan Tuhan. Rajinkan sembahyang, berdoa dan minta maaf dengan Tuhan. Yang kelima, apakah peranan tanggungjawab ke atas tindakan dulu boleh membantu? Jadi peranan dan tanggungjawab atas tindakan dahulu ialah banyaklah tanggungjawab yang kita abaikan. Jadi di sini kita mengambil kesempatan selagi umur masih ada, cubalah penuhi tanggungjawab yang dulu dan yang baru kita hadapi. Jadi tanggungjawab tu akan memberikan kita lebih menghilangkan rasa kebosanan, menghilangkan rasa kesunyian. Jadi kita cuba penuhi tanggungjawab kita, membesarkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak. Banyaklah kita tanggungjawab kita. Bayar air, bayar api, itu semua tanggungjawab kita. Jadi di sini banyaklah tanggungjawab yang kita boleh cuba buat. Jadi di sini itulah sahaja daripada saya hari ini. Jadi saya mengharapkan klien dapat ambil apa-apa yang positif daripada sesi hari ini untuk meneruskan kebolehan anda. Sekian, terima kasih.